Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian yang berada di bawah tajuk At-Taubah. Kalau dalam buku teks muka surat 53 53 sehinggalah muka surat 57. Cuma dalam pembahasan At-Taubah ini saya akan bahaskan dalam dua bahagian. Untuk bahagian yang pertama ini, kita akan membahaskan tentang tiga perkara asas, iaitu yang pertama berkaitan dengan pengertian taubah, kemudian rukun-rukun taubah serta ataupun syarat-syaratnya, kemudian hukum taubah dan juga dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Itulah tiga perkara asas dalam perkongsian kali ini untuk bahagian yang pertama. Baiklah, kita mulakan dengan isi yang pertama berkaitan dengan taubah ialah ta'rif. Ta'rif ini ada dua aspek, iaitu dari sudut bahasa kemudian dari sudut istilah. Kedua-dua ini penting dan perlu dihafal. Kita pergi yang pertama dahulu, iaitu pada bahasa. Taubah ini adalah merupakan mutlaqur ruju'. Itu yang dinamakan taubah. Semata-mata kembali. Kembali itu nama dia taubah. Ar-ruju', mutlaqur ruju'. Mutlaqur ruju'. Itu yang dinamakan taubah pada bahasa. Wa kadzalika matab bimakna taubah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada penggunaan perkataan matab. Contohnya ayat dalam surah Ar-Ra'du, ayat yang 30, boleh semak di situ ada penggunaan perkataan matab bimakna taubah. Di sini matab bermakna taubah. Cuma untuk ta'rif dari sudut bahasa, dihafal setakat ini pun dah memadai, iaitu mutlaqur ruju'. Dua perkataan saja. Kemudian dari sudut istilah, yang dikatakan taubah itu ialah hiya mastajma'a salasata arkanin, yang berkumpul pada sesuatu perkara itu akan tiga perkara, ataupun tiga rukun. Yang pertama, al-iqla' 'anil zambi. Maknanya kita meninggalkan dosa tersebut, wan nadma 'ala fi'lihi, dan menyesal melakukan perbuatan dosa tersebut, wal 'azma 'ala alla ya'uda, dan juga berazam untuk tidak kembali melakukan perkara tersebut. Itulah yang dinamakan taubah, iaitu sesuatu perbuatan yang berkumpul padanya akan tiga perkara. Tiga perkara itu apa dia? Meninggalkan dosa tersebut, menyesal, dan berazam tidak akan kembali melakukan perkara tersebut. Dalam buku kamu, muka surat 53 tu dia ada penambahan, sekiranya berkaitan dengan adami. Apabila berkait dengan anak Adam, ada satu lagi rukun yang keempat yang ditambah, iaitu raddul mazlimati ila zalika adami, iaitu mengembalikan mazlamah. Mazlimah tu iaitu perkara yang berkaitan dengan mazlum tadi, orang yang dizalimi. Hak orang yang dizalimi itu kena dikembalikan kepada orang tersebut, ataupun memohon
au tahsilul bara'ati minhu, ataupun meminta kemaafan, ya, pelepasan daripada anak Adam tersebut. Itulah yang dinamakan taubah. Tiga perkara asas ni, tiga rukun asas ni, tetapi kalau berkaitan dengan anak Adam, dia ada penambahan satu lagi rukun, iaitu yang rukun yang keempat, iaitu mestilah mengembalikan hak orang yang dizalimi, sama ada bentuk barang ke dan sebagainya, ataupun tahsilul bara'ah, itu mendapatkan pelepasan ataupun kemaafan daripada orang yang dizalimi tersebut. Jadi dalam buku kamu ni dia ada dua istilah. Yang pertama rukun, yang kedua syarat. Kalau ikut istilahnya, rukun ini adalah sesuatu perkara yang berada dalam perbuatan. Kalau di sini tajuk kita taubah, maksudnya dia berada dalam taubah itu sendiri. Manakala syurut ialah perkara luaran, yang berkaitan dengan perkara luaran. Cuma dalam pembahasan dalam kitab ni, saya nampak dia menyamakan di antara rukun dan juga syarat. Walaupun dalam ta'rif itu dia dia menyatakan rukun, tetapi dalam pembahasan seterusnya tu dia meletakkan tiga perkara yang dikatakan rukun itu adalah sebagai syarat. Jadi maksudnya sama dalam pembahasan ni sama saja. Kalau soalan tanya rukun ataupun syarat, jawapan dia sama. Cuba maknanya kita teruskan tengok muka surat 54. Di situ dia ada pembahasan yang sama seperti muka surat 53 tu. Cuma dalam 53 tu dalam berbentuk karangan, dalam bentuk esei. Kemudian dia buatkan secara penomboran pada muka surat 54. Daripada muka surat 54 itu di bawah tajuk syurutut taubah. Di situ dia dia membahagikan syarat-syarat ini. Mana keseluruhan syarat-syarat ini mesti dihafal untuk persiapan peperiksaan. Sekurang-kurangnya 4 syarat mesti dihafal. Iaitu yang pertama yang berkaitan dengan hak Allah, iaitu iqla'u 'aniz zambi, mesti meninggalkan dosa tersebut. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an-nadmu 'ala fi'lihi, rasa menyesal melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian al-azmu 'ala 'adamil 'audati ilaihi, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, perbuatan dosa tersebut. Kemudian antakuna taubatu qabla al-ghargharah, bahwasanya taubat itu berlaku sebelum ghargharah. Ghargharah ni makna suatu istilah yang menunjukkan sebelum ruh sampai ke di sini, ghargharah. Kita berbunyi tu, di situlah dinamakan ghargharah. Makna biasa orang terjemah sebelum sampainya ruh ke kerongkong. Di sini bunyi itu diambil daripada perkataan, daripada bunyi tersebut, ghargharah. Kemudian antakuna taubatu qabla tulu'asy syamsi min maghribiha, bahwasanya taubat itu berlaku sebelum terbitnya matahari daripada tempat tenggelamnya, daripada maghrib, tempat tenggelamnya. Ini sekiranya berkaitan dengan hak Allah. Allah. Dalam kitab lain, kalau berkaitan dengan hak Allah yang meninggalkan kewajipan, dia ada taubat juga. Bila nak bertaubat, dia mesti menggantikan perkara-perkara, contohnya solat kena gantikan dan sebagainya. Itu berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hukukul adamiyin, berkaitan dengan sesama manusia, ada satu lagi penambahan. Ini sama, ni asas. 5 ni adalah asas, tambah lagi satu, maknanya jadi 6. Kalau berkait dengan manusia, iaitu syarat dia ialah raddul mazalim. Mazalim ni maksudnya perkara yang dituntut oleh orang yang dizalimi itu.
apa bentuk yang kezaliman yang dilakukan tu, dia mesti kembalikan. Sekiranya dia ambil barang, dia kena kembalikan barang. Mazalim maknanya jamak daripada perkataan mazlimah tadi. Mengembalikan hak orang yang dizalimi, iaitu mazlum, ila ahliha. Ila ahli itu maksudnya kepada orang yang dizalimilah. Au tahsilul bara'ati minhu, ataupun memohon kemaafan, pelepasan daripada orang yang dizalimi tersebut. Inilah 6 syarat taubah, 5 bagi sekiranya berkaitan dengan hak Allah. Kemudian sekiranya berkaitan dengan hak manusia, dia ada penambahan 1 lagi, maksudnya ada 6. Hak Allah 5, kalau berkaitan dengan hak Adam, tambah 1, maksudnya 5 tambah 1 jadi 6. 6 syarat taubah. Kemudian ada sedikit pendetilan berkaitan dengan syarat taubah qablal ghargharah. Apakah dalil yang menunjukkan ada ataupun terdapatnya syarat taubah itu mesti berlaku sebelum roh berada di halqum? Dia adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, ayat surah An-Nisa ayat 18. Allah berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Ini di sini Allah kata gayah dia ialah hatta idza hadara ahadahumul maut. Tidaklah dinamakan taubat itu bagi sesiapa yang melakukan kejahatan ataupun keburukan sehingga apabila dia kematian menghampiri dia, telah nak mati tu, barulah dia kata qala inni tubtul an. Maka ketika itu Allah cerita kat kita bahawa di situ bukanlah lagi tempat untuk bertaubat. Oleh demikian, daripada kesimpulan ayat ini menunjukkan bahawa syarat taubat mestilah berlaku sebelum ghargharah. Ingat istilah tu ghargharah. Daripada bunyi tu. Itu nama dia ghargharah. Begitu juga ada pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan perkara ini, iaitu yang pertama Asy'ariyah. Mana kalau bila ada pandangan, ada pendapat ulama, kamu kena berikan tumpuan ke dalam isu tersebut, kerana keberangkalian untuk dikeluarkan dalam peperiksaan tinggi berkaitan dengan pendapat ulama. Jadi dalam perkara ini Asy'ariyah berpendapat bahawa adamu sihhati taubah inda ghargharah lil kafir wal 'asi. Asy'ariyah berpendapat bahawa tidak sah taubat ketika ghargharah, ketika ruh berada di halqum, bagi golongan kafir dan juga 'asi, golongan orang yang kafir dan juga orang yang melakukan maksiat. Manakala Maturidiyah pula, dia mengatakan bahawa taubat 'asi, taubatul 'asi 'indal ghargharati maqbulatun. Taubat orang yang bermaksiat, melakukan maksiat ketika nyawanya berada di halqum, nak dekat mati dah, maqbulah, diterima. Yang tak diterima ialah taubatul kafir. Wa taubatul kafir ghairu maqbulatin. Manakala taubat orang yang kafir tidak diterima. Itu pendapat Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah sama saja, sama ada kafir ataupun 'asi, kedua-dua golongan ini ketika ghargharah tidak diterima ataupun tidak sah taubatnya.
Oleh demikian, manakah yang benar di antara dua pendapat ini? Mana yang kuat? Wal haqqu, iaitu pendapat ra'yul asy'ariyah. Yang benar ialah pendapat Asy'ariyah berdasarkan ayat Al-Quran yang jelas, ya. Al-ayatu sarihatun walam yufarriq bainal kafiri wal 'asi fi 'adamil qabuli taubati 'indal gharara. Kerana dalam ayat tersebut tidak terdapat ataupun tidak membezakan di antara kafir dan juga orang 'asi pada tidak menerima taubat ketika ghargharah. Maksudnya dalam ayat tersebut Allah tidak membezakan pun, tidak menyatakan siapa yang diterima, siapa yang ditolak taubahnya. Tetapi umum, bila umum merangkumi semua, ya, sama ada orang kafir ataupun 'asi. Kedua-duanya golongan ini tidak diterima taubat ketika ghargharah tersebut. Oleh sebab itu pendapat Asy'ariyah adalah lebih benar berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Pada muka surat 54 ada tajuk wujubut taubah. Tajuk wujubut taubah. Sebelum pembahasan kita lihat dia punya teks dia. Wat taubatu wajibatun fauran. Taubat hukumnya wajib secara segera, ya, fauran. Ala man irtakaba zamban, ke atas sesiapa sahaja yang melakukan dosa. Sawa'un kana saghiran am kabiran, sama ada dosa tersebut kecil ataupun besar. Fa ta'khirut taubati dzambun, melewatkan ataupun menangguhkan taubat itu adalah merupakan dosa zambun akhar, dosa yang lain. Dosa perbuatan tu lain, satu lagi bila kita menangguhkan taubat, maka itu pun dianggap satu dosa yang lain. Wa yatafawwatu hadza zamb bi'tibari ta'khir. Maka berbeza-bezalah dosa tersebut dengan diambil kira penangguhan tersebut. Mana oleh kerana tangguh tu ada dosanya. Cuma ada perbincangan para ulama ataupun dalam pembahasan pendapat ulama, dia di sini kita tengok ada pendapat Asy'ariyah, yasbutu wujubut taubati 'inda Asy'ariyah bisyar'i. Kumpulan Asy'ariyah mengatakan hukum kewajipan taubah itu didapati ataupun sabit melalui syarak. Syarak ni maksudnya Al-Quran dan juga hadis. Itu daripada perintah Allah. Apa dalil dia? Ini hafal, ya. Dalil wujubit taubah, iaitu firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di sini fi'il amar, ya, wa tubu ilallah. Hendaklah kamu sekalian bertaubat kepada Allah. Ini oleh sebab tu dia hukumnya adalah wajib. Wujubut taubah. Itu pendapat Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan kewajipan taubat itu diketahui melalui syarak. Berbeza dengan pendapat Mu'tazilah. Ra'yul Mu'tazilah apa dia? Dia mengatakan bahawa tadi kalau Asy'ariyah dia mesti at-taubatu wajibatun fauran, mesti dalam segera. Tahu saja melakukan dosa, kena taubat terus. Itu fauran. Itu pendapat Asy'ariyah. Manakala pendapat Mu'tazilah pula, dia kata yata'addadu zambu bitarahi. Dosa, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah sama-sama setuju kena bertaubat. Cuma perbezaan dia ialah Asy'ariyah mengatakan
Kedua-dua juga bersetuju mesti bertaubat secara segera. Cuma berbeza kalau menangguhkan taubat. Asy'ariyah kata kalau tangguh taubat tu dia satu dosa yang lain, satu dosa sahaja. Tetapi kalau Mu'tazilah berbeza dari sudut itulah. Yata'addadu zambu. Maksudnya akan jadi banyak dosa disebabkan oleh penangguhan tersebut. Bitarahi. Dengan sebab penangguhan. Fatatarakamu zunubu wa tazid. Akan jadi banyak. Tatarakamu makna banyak dosa dan juga akan bertambah. Kullama ta'akhara fi taubah. Setiap kali dia menangguhkan dosa, menangguhkan taubat. Itu pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, tangguh dalam tempohnya lama tu akan bertambah dosa. Sebab pertangguhan tersebut. Penangguhan taubat itu menyebabkan bertambahnya dosa. Sepanjang tempoh dia tangguh tu. Dalam tempoh tu dia bertambah dosa. Berbeza dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan dosa tangguh tu satu saja. Tanpa mengambil kira tempoh untuk berlakunya taubah tersebut. Itu perbezaannya. Dan pendapat Mu'tazilah juga mengatakan, ini perbezaan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ialah mereka mensabitkan kewajipan taubah bil aqli. Tengok beza dia. Kalau Asy'ariyah menggunakan syarak, kalau Mu'tazilah adalah menggunakan akal. Kewajipan dia tu disabitkan melalui akal. Seperti mana kita tahu dalam pembahasan firaq, Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal dalam mensabitkan sesuatu. Li'annal aqla yadrikul husnaha fayujibuha. Kerana alasan mereka ialah kerana akal boleh mengetahui kebaikan taubah tadi. Ini makna kembali pada taubah. Boleh mengetahui kebaikan taubah, maka melalui akal tersebut, maka akal mewajibkan taubah tersebut. Jadi kalau tanpa syarak pun, melalui akal saja pun, kita akan mengetahui bahawa taubat itu adalah satu perkara yang baik. Oleh demikian, hukumnya adalah wajib. Itu pandangan Mu'tazilah. Jadi, persamaannya dari sudut wajib bertaubah. Kedua-dua kumpulan ini mengatakan wajib bertaubah. Fauran. Mesti segera taubat. Cuma berbeza dari sudut kalau bertangguh. Asy'ariyah mengatakan kalau bertangguh, dosanya satu saja, walaupun tempohnya panjang barulah nak bertaubat. Manakala Mu'tazilah mengatakan bahawa sekiranya berlaku penangguhan dalam bertaubat tersebut, akan bertambah dosa mengikut tempoh sehingga dia bertaubat tersebut. Maknanya dosa tu banyaklah. Kemudian dari sudut pensabitan wajib taubah, ada perbezaan. Asy'ariyah mengatakan wajib melalui syarak, manakala Mu'tazilah mengatakan wajib melalui akal. Demikianlah tadi perkongsian di bahagian yang pertama. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian di bahagian kedua di bawah tajuk Taubah. Wallahu a'lam. Bertemu lagi di perkongsian yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira.